بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nasir, PKB dan ahli-ahli yang kuasa masjid, tuan-tuan guru, dan ada mantan-mantan datang, Tuan Imam, mantan-mantan kepala kampung yang biasa berada bersama kita. Khususnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ini. Dan program bersama dengan saya sebulan sekali yang kita baca ini ialah apa yang disebut bab munakahat yang dikaitkan dengan pernikahan, perkahwinan, talak, cerai dan sebagainya. Dan kita masih lagi dalam hal yang berkait dengan perkahwinan dan tanggungjawab suami dan isteri. Belum sampai kepada bab talak, cerai, li'an, belum lagi. Cuma ada sekali itu kita masukkan bab indah dan bab ihdan, itu dah masukkan dah. Ya. Tapi untuk mukadimah ni saya nak bawa sedikit hal yang dikaitkan dengan ibadah solat kita. Terutama dalam bacaan surah Al-Fatihah yang jadi rukun dalam sembahyang. Kalau dalam mazhab yang lain, mazhab Maliki tu yang bismillah ni tak jadi wajib, tak jadi sunat, dia tak baca bismillah. Mazhab Hanafi dan Hambali, bismillah tu sunat saja, dibaca dengan sir. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini, bismillah itu merupakan ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Tak dapat tidak kena baca. Saya pernah dengar pemimpin Hamas yang dibunuh oleh Yahudi, Ismail Haniyeh. Dia sembahyang ni semua jadi imam kan. Ya. So, tak salah sembahyang fardu maghrib ke atau isyak, dia pasal dia jahar bacaannya. Dia baca bismillah tuan. Selepas daripada dia sembahyang, doa dan sebagainya, maka ada wartawan yang tanya dia, kamu pegang mazhab apa? Kata Syafi'i tadi. Kenapa? Imam Syafi'i pun lahir di Gaza. Ya? Imam Syafi'i itu lahir di Gaza. Nah, jadi memang layak sangatlah, sesuai sangatlah kalau orang-orang Palestin pegang mazhab Syafi'i. Apatah lagi dalam wawancara itu disebut nama Indonesia, Malaysia disebut, yang banyak bantu dia. Maka teruskanlah bantuan-bantuan kita ini kepada orang-orang Palestin. Ya. Dan saya nak sebut surah Al-Fatihah itu bila mazhab Syafi'i tadi, bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Dia ada berapa ayat semua? 7 ya? 7 kan? Bilal, surah Al-Fatihah ada berapa ayat? 7 kan? Ayat ke-7 tuan-tuan, dibaca dengan satu nafas. Usaha dapatkan untuk baca satu nafas. Jangan baca 2 nafas. Apa hukum kalau baca 2 nafas? Makruh hukumnya. Ya. Saya tak kisahlah sama ada tuan-tuan kita ni sebagai makmum ke, kita sebagai seorang diri ke, kita sebagai imam ke. Benda ni kita merata lah, umum lah. Jangan pula bila kita tegur ni, kecil hati pula. Ikhlas ni, kita tegur ikhlas ni. Ya. Boleh rujuk dalam kitab-kitab yang kitab-kitab yang lama lah, yang berkait dengan masalah tajwid Al-Quran ni.
Dia kalau baca 2 nafas makruh. Bila makruh, kalau sekiranya yang baca 5 makruh, meluputkan fazilat berjamaah. Ini banyak disebut dalam kitab-kitab. Dan Sabilal Muhtadin, Bahrul Wafi, bukan Bahrul Mazi ya. Bahrul Mazi itu kita tahu hadis kan, Bahrul Wafi. Kalau kita arahnya I'anut Talibin, Ikana dan sebagainya. Ya. Jadi hati-hatilah. Boleh dilatih. Siapa-siapa jadi imam boleh dilatih. Ini kalau nyanyi tu suaranya panjang-panjang kok. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak boleh. Tak boleh juga. Bacalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Waqaf situ ulang balik ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu benar-benar tak cukup nafas. Ya. Bermakna dia nak baca satu nafas tapi tak sampai nafasnya. Jangan berhenti pada alaihim pertama, dia alaihim yang kedua itu. Ya memang kita rasa-rasa biasa aja. Itu mazhab lain boleh, itu mazhab lain tuan-tuan. Nak baca macam itu, kita kena taklid pada mazhab itu. Ya. Hanafi ke, Maliki ke, Hambali, taklid pada masa itu taklid lah. Macam kita puasa lah nak bayar zakat fitrah, kan taklid kan. Tak ada sebut taklidnya kan, sebut kan. Ya. Yang kita bayar dengan apa, dengan duit dia, dengan duit. Wang ini sebagai menggantikan beras. Ya. Dan bacaan surah kena hati-hati. Kalau saya sebut dalam kitab Iqna, kitab yang Talibin, ini bahasa Arab punya kitab ni. Bacaan surah itu tak boleh ditonggang terbalikkan tuan-tuan. Tak ikut tertib Quran. Batal sembahyang kita. Jadi kalau imam macam itu kita tahu macam mana? Cuma kaedahnya dulu lah kita anggap imam itu sembahyangnya sah, maka kita boleh ikut dia. Kalau tak sah lah. Kita Melayu makruh. Kita ambil yang mudah, yang ringan sikit lah makruh. Tapi makruh pun fadilat berjamaah tak dapat. Fadilat macam mana? Sebelum hadis Nabi SAW, salatul jama'ati tafdulu min salati fadzi bi sab'in wa isna darajah. Itu tak dapat tuan-tuan. Sembahyang berjamaah itu lebih baik dari sembahyang seorang diri dengan 27 darajat. Ini yang kalau kita cerita kat luar jadi fitnah. Cerita kat dalam pengajian tak apa. Sebab apa? Untuk memperelokkan, memperbaiki. Kalau silap itu dibetulkan, itu maksudnya. Ya. Tapi ikhlas, saya tak tegur siapa-siapa. Kita tegur semualah jemaah. Tak kisahlah imam ke, Bilal ke. Kadang-kadang Bilal jadi imam juga. Kan? Kalau imam tak ada, Bilal naik atas. Imam tak ada, Bilal tak ada, jemaah kena naik atas. Jangan Bilal dah azan pula jadi imam pula. Itu makruh juga tu. Ada Bilal azan, dia qomat, dia jadi imam. Habis semua. Makruh meluputkan fadilat berjemaah. Tak dapat fadilatnya. Sembahyang sah tak? Sembahyang sah. Fadilat tak dapat. Rugilah. Ya? Jadi sedikit sebanyak yang kita nak masukkan dalam banyak benda-benda yang dikaitkan dengan solat berjemaah atau bacaan-bacaan tu kena betul-betul kena mengaji betul. Jangan jemu tuan-tuan. Mengaji tajwid ni pun jangan jemu. Janganlah qalqalah ni ada 3 kan. Sugra, kubra, akbar. Jangan jadikan yang sugra tu jadi akbar, tak boleh. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu sugra. Tapi kalau disebut fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab, itu jadi kubra, itu jadi akbar tuan. Salah tu. Ya. Yang salah tu apa hukumnya? Bukan terkadang bukan makruh jadi haram. Sebab itu Rasul sebut dalam hadisnya rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuhu. Hu tu balik kepada si membaca tadi. Berapa ramai yang baca Quran dan Quran tu melaknat dia. Quran yang dah khadam, dia ada malaikat yang jaga dia, tiap huruf tu ada. Ya. Jadi jangan jemulah untuk mengaji. Janganlah tak rajin mengaji pula. Walaupun sikit kadang-kadang dapat kita. Tapi kalau balik tak dapat dah tuan-tuan. Ya. InsyaAllah kita sambung pelajaran kita berkait dengan tanggungjawab suami kepada isteri yang setelah dinikahi olehnya. Ya. Dia ada tanggungjawab memberi nafkah zahir dan juga memberi nafkah batin. Batin tu jangan lupa pula.
Sebab tu orang yang tak mampu memberi nafkah batin, makruh dia berkahwin. Sebab tujuan kahwin tu hubungan suami isteri itulah. Ya. Kita melihat apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW yang ketiga dalam hal yang dikaitkan dengan tanggungjawab memberi nafkah kepada isteri. Ya. Hadis yang diceritakan daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' ittaqullaha fin nisa fa innahunna awanun indakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna fa furujahunna bi kalimatillah walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Daud, ya, yang disebut oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'-nya, kitab besar ni, ya. Artinya baginda Rasulullah SAW sabda semasa Hajjatul Wada', ni haji yang terakhir, itulah pertama kali pun Rasulullah buat haji sebenarnya. Dinamakan juga haji itu haji Islam pun ya, haji wada' pun ya, haji wajib pun ya. Rasulullah buat haji sekali aja, tak ada 2-3 kali, tak ada. Tapi kenapa kita sampai 4-5 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali? Ini biasanya petugas-petugas. Yang jadi petugas ke, jadi guru agama ke, jadi pembimbing ke di sana, ya. Kalau saya tengok Ustaz Samsudin Siddiq tu kan, daripada tahun 84 tu sampai tahun 2014 kan. Sampai 2018, setahun sebelum PKP tu. Berapa tahun tu? Bertahun-tahun, tiap tahun dia pergi. Kalau tiap tahun pergi, takkan salah satunya tak dapat haji akbar. Masya Allah, dan hebatnya. Dan saya pernah jumpa seorang hamba Allah dari Kelantan, 14 tahun berturut-turut dia buat haji. Jumpa di Mina. Dan diam-diam tu saya bagi salam kat dia, semang-semang. 14 tahun berturut-turut. Kenapa? Keluarga dia ada di sana. Dia cuma keluarkan tambang pergi balik je. Makan minum, keluarga dia ada. Ya, itu dulu. Sekarang bukan senang, sangkut ni, banyak sangkut di Jeddah pun sangkut ni. Yang lepasnya dia iparnya Datuk Zahafiz, Datuk Zainal, sangkut di Jeddah, tak boleh masuk. Ya, Pak Nusuk tidak ada. Sekarang makin payah. Ya. Tapi kalau dah Allah nak jemput kita tu, macam mana pun boleh pergi. Itu. Yang tak cukup duit pun bila dijemput, dia cukupkan duit, dapat pergi, tuan-tuan. Ya. Baik, sambung pula apa ni maksud hadis tadi, ya. Jadi baginda Rasulullah SAW bersabda semasa Hajjatul Wada', hendaklah kamu bertakwa kepada Allah tentang perempuan. Kita Allah cipta, perempuan pun dicipta Allah Ta'ala juga, itu makhluk Allah juga. Itu pasangan kita, ya. Maka semuanya mereka itu tertawan di samping kamu. Tengok, mereka itu tertawan. Dah kita nikah, tengok tak boleh keluar. Duduk kat rumah je. Nak keluar pun minta izin. Nak pada mak ayah dia pun kena minta izin. Jadi tawanan lah kata orang ni. Bukan tawanan perang. Tapi macam itulah keadaannya. Ya? Jadi kena ada rasa simpati, rasa kasihan, rasa benas kepada dia lah. Tinggalkan mak ayah. Pergi ikut suami, tinggal sama ayah. Kalau kita fikir-fikirlah, ya Allah, yang lahirkan maknya, yang didik dia kecil maknya, ayahnya, tiba-tiba tinggal pula. Terharu kita. Ya. Lepas tu ada kisah di zaman Nabi SAW, seorang wanita ni. Dia beritahu ayahnya sakit. Masa itu suaminya pergi ke luar negara. Bawa inilah bisnes lah, perniagaan lah. Katanya minta maaf tak dapat pergi. Masa tu nak hubungi dengan telefon. Mana ada telefon? Ada telefon? Handphone kita ni pun tahun 90-an baru ada. Dulu telefon apa? Jabatan rumah aja. Itu pun tengoklah. Ya, casnya macam mana? Ya. Minta maaf tak dapat nak tengok ayah saya. Walaupun dia sakit, tak dapat nak tengok. Minta maaf ya. Sehari 2 kemudian orang beritahu lagi dah meninggal, pun tak boleh pergi. Bila diadukan kisah kepada Rasulullah SAW, perempuan ini syurga tempatnya. Dan ayahnya tadi juga, kerana apa? Solihahnya anak perempuan itu, ayahnya ahli syurga juga. Oh, kamu main. Nak jadi ahli syurga senang ke? Ya.
Kemudian kamu ambil mereka sebagai isteri adalah dengan amanah Allah. Sebab itu di antara khutbah nikah biasanya disebut yang perempuan itu amanah Allah bagi kamu wahai seorang lelaki. Dia tak tahu apa-apa kena didik dia. Tak tahu agama kena didik dia. Tapi sebab itulah kalau kita nak pilih isteri ni, kalau boleh yang dah ada agama, senang nak didik dia. Kalau tak ada langsung terpayah ya. Dan kamu menghalalkan farat mereka dengan kalimah Allah. Sementara kewajiban kamu atas mereka ialah memberi makanan dan pakaian secara ma'ruf, yang baik, yang halal, yang suci. Jangan pakai sebat aja. Rasuah pun diambil, menipu pun diambil. Ya. Tak dikatakan besok di akhirat besok. Allah tanya pada wanita isteri kita tu, selama ni kamu akan tidak halal. Macam mana kamu ni? Tak fikir ke yang kamu makan tak halal? Ya Allah, saya tak tahu. Ini suami saya yang cari. Semua serahkan suami. Serah balik pada suami. Kita tanggunglah. Ya. Jadi pendapatan itu biar yang suci, yang bersih, yang halal. Sedangkan kita kerja ni pun, makan gaji ni pun tak pasti dia itu halal. Mungkin ada syubhannya. Walaupun kita kerja di jabatan mana sekalipun sama aja. Pasal dia itu bercampur-campur. Ada daripada cukai judi, cukai arak dan bagai-bagai. Sebab tu Imam Nawawi itu 631 tahun hijrah lahirnya itu. Dia tak makan sesuatu pun kecuali yang diusahakan oleh mak ayah dia. Kita membujur lalu melintang patah, kambing golek memang tak tolak punya. Ya. Cuma sangka baiknya lah. Sangka baik pun kalau betul-betul benda itu halal tak apa, kalau tak halal tak boleh juga. Jadi kena memberi makan, pakai anak isteri kita itu dengan cara yang makruf, yang baik. Dia dalam kaedah-kaedah apa tu? Kaedah-kaedah sedekah ni dia ada 4 peringkat, tuan-tuan. Yang pertama, memberi sedekah kepada fakir miskin, Allah bagi ganjaran hingga 10 kali ganda. Yang kedua, memberi sedekah kepada keluarga kerabat kita yang miskin, yang fakir, Allah bagi hingga 70. Ya. Memberi makan, pakai anak isteri kita dengan niat sedekah, Allah bagi yang ke 700. Apa lagi? Ya. Tapi biarlah yang halal, yang suci, yang bersih. Dan yang keempat ni, yang banyak orang lupa, banyak orang lalai ni, memberi sedekah pada guru-guru yang mendidik kita, mendidik anak-anak kita, cucu kita dengan niat sedekah, Allah bagi ganjaran hingga 7,000. Bukan sikit-sikit tu. Jadi kalau dikenakan yuran sekolah agama, kena yuran contohnya, yuran PIBG, bagi lah, niat sedekah lah. Ya. Kalau tak ada duit, tak berjalan semua. Walaupun duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu duit. Kita naik kereta pun perlu ada duit. Tak ada duit tak boleh naik kereta. Nak isi dengan apa? Tak payah isi minyak. Kita bukan waliullah ni Masya Allah tuan-tuan, sekali isi selama hidup tak payah isi lagi. Tapi syaratnya jangan dibuka tangki minyak tu, jangan dibuka lah. Ada je itu wali Allah. Kita apa? Wali nikah pun tak lepas. Kemudian hadis keempat, iaitu yang diriwayatkan daripada Amr bin Akhwas, berkata, wa ala inna lakum ala nisaikum haqqa wa li nisaikum alaikum haqqa fa amma haqqakum ala nisaikum fala yuti'na farshakum man takrahuna wa la ya'zan fi buyutikum man takrahuna ala wa haqqahunna alaikum an tahsinu ilaihinna fi kiswatihinna ta'amihinna. Artinya awas untuk kamu terhadap isteri kamu itu. Terhadap isteri kamu itu ada haknya. Begitu juga untuk isteri terhadap kamu ada haknya. Adapun hak kamu terhadap isteri itu ialah
hendaklah dia menjaga hamparan kamu supaya tidak dipijak oleh mereka yang kamu benci. Dan juga ia tidak boleh memberi kebenaran masuk ke rumah kamu orang yang kamu benci. Awas, hak isteri terhadap kamu pula ialah hendaklah kamu membuat baik terhadap mereka dengan memberi makanan dan pakaian kepada mereka. Jadi hak suami, hak isteri kepada suami, dia tidak boleh, dia kena menjaga hamparan kita ini jangan sampai dipinjaman diri dia, maruah dia tu jangan sampai berselingkuh dengan online ke, ya. Sekarang banyak macam tu kan. Tak silap kalau jabatan ni 67-68% ni perceraian berlaku sebabkan dia jumpa kekasih lama dia, pakwa lama dia, makwa lama dia. Apatah lagi sekarang senang dengan handphone, dengan WhatsAppnya ada apa semua. Na'udzubillah min zalik. Jagalah keluarga kita, jagalah rumah tangga kita. Ya, kalau boleh jodoh kita ni dunia sampai akhirat, tuan-tuan, bukan setakat dunia saja. Ya. Dan kemudian dia tak boleh memberi kebenaran siapa pun ni masuk ke rumah kepada mereka-mereka yang dibenci oleh suami. Ya. Tapi masalahnya kalau keluarga sendiri itu masalahnya. Ya. Terus ada satu kes di Subang Jaya ni berlaku satu kes ni. Satu keluarga tak ada anak, dia ambil seorang anak perempuan. Dari kecil lah dibela tu. Dah besar dinikahkan kan. Ya. Dapat seorang suami nikahkan, seorang lelaki nikahkan dia. Yang peliknya, si suami ni yang dinikahkan dengan anak angkat dia ni tak suka mak ayah angkat dia. Ya. Tak dibagi langsung, tak ada peluang langsung. Untuk datang pun tak boleh kan. Ini tak wajar lah. Ya. Apa salahnya apa? Sebab dia menerima dengan tangan terbuka. Itulah satu-satunya anak tu. Itu pun anak angkat, bukan anak betul. Ya. Sampai disebut datang ni, kau balik rumah mak kau, bapa kau jatuh talak. Ya. Jadi kau nak jumpa, terpaksa jumpa tempat lain. Tak jumpa rumah dia lah. Ya, kalau orang ada agama, sangat-sangat berterima kasih tengok dia bela anak tu dari kecil sampai dinikahkan dengan dia. Masyaallah. Harta banyak pula tu. Orang Subang Jaya tahu je lah. Orang korporat. Dia beli wasiat walaupun dia bukan warisnya, tapi dia beli wasiat. Kan? Dan bagi seorang laki-laki pula, seorang suami pula, sentiasalah buat baik dengan isteri. Jangan sebab dengan orang lain kita boleh buat baik, dengan keluarga sendiri tak baik. Dengan kawan-kawan belanja, kau main, lepas isyak belanja, pergi kedai minum, pergi restoran. Tapi dengan keluarga tengok terbiar gitu saja. Dia kena cukupkan belanjanya. Ya. Sebab wajib nafkah itu ada dua pendapat. Yang pertama berkata Hanafiyah, sebab wajibnya itu ialah kerana berhak suami menahan isteri yang sabit dengan sebab perkahwinan tadi. Itu. Kan dah tertawan tadi kan, dalam hadis tertawan. Isteri tertawan di rumah, tak boleh suka-suka keluar kecuali dengan izin suami kan. Ya. Jadi itu tanggungjawab suami lah untuk memberikan nafkah sara hidup dia. Ya. Dan wajib nafkah ke atas suami yang berkahwin itu dan tidak wajib nafkah ke atas suami yang perkahwinan itu fasid, rosak, perkahwinan rosak, maka itu tak wajib nafkah. Perkahwinan yang rosak ni kadang-kadang boleh jadi dengan sebab saksi itu fasik. Bila saksi itu fasik atau salah seorang saksi itu murtad contohnya, tak boleh disaksikan, maka pernikahan itu rosak. Ya. Ada satu kes, kalau saya pernah cerita sini ni ulang baliklah. Sepasang suami isteri dia pergi Mekah buat haji. Di musim haji lah. Kebetulan pula dia ni orang-orang yang banyak duit. Duduk sebilik berdua suami isteri. Ya. Tapi suami ini jenis yang tak berapa nak suka datang kursus. Isteri suka datang. Itu. Tak khusus itu penting tuan. Karena bila cerita yang wajib, bab yang wajib, yang rukun,
Tak dapat tidak tu kena tahu. Dan dam-dam tu kena tahu. Ya. Jadi selepas saja selesai menyempurnakan hajinya, adalah seminggu dua lagi, atau seminggu lah katakan, sebelum balik kampung. Takkan nak biarkan seminggu aja. Maka buatlah umrah. Ya, buat umrah. Jadi berdua lah pergi Tanah Naim sana. Naik bas ke, naik van ke lah. Kita Naim. Atas balik, tawaf lah. Sampai ke Mekah, tawaf lah. Tawaf sa'i dan boleh bercukur bergunting. Bila sampai di bilik hotel, suami kata, tadi masa aku tawaf tadi, pusingan ketiga tu batal. Batal wudu. Batal wudu tak boleh teruskan, tuan-tuan. Dia kan ambil wudu balik. Tapi dia teruskan juga. Dia teruskan dan dia sa'i. Ya, kemudian bergunting. Tukar pakaian. Kata isteri, tak boleh bang. Bila batal tu kena buat balik. Ya. Tak apalah, ini umrah sunat dia. Tak. Walaupun sunat, dia kena buat juga. Kecuali tawaf sunat. Dia tak ada kaitan apa-apa, tuan. Ini umrah sunat. Ya. Sembahyang sunat, dia tak ada kaitan apa-apa. Batal-batal terus pergi balik, tak apa. Sebab sembahyang sunat. Kalau sembahyang wajib yang fardu, kena ulang balik tak? Tak apalah, kata suami kan degil. Ego lebihan. Atau di balik kampung lah. Diceritakan sebulan dua kemudian nikahkan anak perempuan dia. Betul tak tu? Boleh tak tu? Di dalam ihram lagi tak boleh, kan? Pada dalam ihram lagi tak lepas lagi. Dia kena pergi sana balik, tawaf balik, sa'i balik. Sa'i tak sah. Sebab tawaf tak sah. Ya. Jadi kisahkan setelah perkahwinan anak tu seminggu dia jadi wali itu, tapi anaknya, tuan tengok muka maknya masa dalam majlis perkahwinan tu, murung je, senyap. Tak nak cerita pula. Seminggu kemudian ditanya baru cerita. Yang ayahnya macam itu. Maka anaknya pun faham agama, dia mengadu dengan pejabat qadi. Kata pejabat qadi, ini kena farakkan. Pernikahan ni fasid, rosak. Tak susah banyak. Kena pergi sana balik lah. Ini bukan boleh kirim-kirim. Kalau dah boleh kirim. Ya. Kalau umrah ni tawaf sa'i tak boleh kirim, tuan-tuan. Kena buat sendiri. Ya. Bila berlaku begini tengok. Maka tidak wajib nafkah daripada suami kepada isteri. Sebab nikahnya fasid. Ya, rosak. Karena sebab fasad rosak juga. Fasid rosak juga. Dengan fasik itu lain. Dikof bukan dal. Ya. Jadi tiada wajib nafkah ke atas suami yang perkahwinan itu fasad ataupun fasid, kerana tidak dapati sebab mewajibkan nafkah. Bagi suami berhak menahan isteri yang sabit itu dengan sebab berkahwin. Sementara jumhur al-ulama pula berpendapat sebab wajib nafkah itu ialah perkahwinan, iaitu bahawa wanita itu menjadi isteri bagi lelaki itu. Terjadi dengan sebab perkahwinan itu. Wajib nafkah kata suami memberi perempuan. Wajib juga nafkah kata suami kepada perempuan ditalak dengan talak rajai. Talak rajai, talak 1 dan talak 2 boleh rujuk balik. Ini masa itu, masa dalam iddah itu, kewajipan untuk memberi nafkah secara hidup masih lagi tertanggung atas bahu suami. Agak-agak berlaku tak tu? Itu kena hati-hati tu, ya. Yang ditalak dengan talak raj'i tadi, dan juga perempuan ditalak dengan talak bain. Semasa dia sedang hamil, tengok. Isteri sedang hamil, mengandung, ditalak. Kalau talak jadi talak bain, maka dalam masa dia mengandung tu wajib nafkah daripada suami ke atas isteri. Tak kira nanti bain sugra ke bain kubra ke, sebab bain ada 2. Ya. Kalau bain bain sugra ni talak 3 tu. Talak 3 tu bain juga, tapi dia bain sugra. Ada jalan lagi untuk menjadikan dia sebagai suami isteri. Tapi kalau bain tu bain kubra, tak boleh lah. Ya. Contohnya dah dinikahkan, dah mengandung si isteri tadi, tiba-tiba dapati dia ni pula adik-beradik. Adik-beradik kandung ke, adik-beradik susuan ke. Ya. Jadi bain kubra tu.
Kerana hak suami masih lagi kekal. Jadi hak suami masih kekal. Bahkan kalau dalam masa talak raj'i dalam masa iddah itu, kalau ditambah talak pun berlaku juga. Mudah-mudahan talak ini tak kita sebutlah tuan-tuan. Sebab tu dalam kuliah yang lepas saya ada satu lagu yang dinyanyikan oleh Halim Yatim pada tahun 60-an, popular sangat tuan-tuan. 60-an 70-an dulu. Apa tajuknya? Jandaku. Ini jangan tuan-tuan nyanyikan dia. Walaupun minat sangat dengan lagu itu. Iramanya memang sedap tuan-tuan. Seni katanya pun cantik. Ya. Tapi jangan nyanyikan lagu itu. Boleh tertalak isteri. Talak tak boleh main-main, tak boleh gurau-gurau, tak boleh apatah lagi betul-betul. Baik ya. Sambung lagi. Syarat wajib nafkah di bawah ini nyatakan syarat-syarat wajib nafkah kata isteri. Syarat itu adalah sebagai berikut. Ada 4 perkara ni ya. Pertama, isteri menyerah dirinya kepada suami dengan penyerahan yang sempurna, iaitu tanpa apa-apa halangan sekiranya dikehendaki oleh suaminya untuk bersama, bergaul, sama ada dia melakukan itu ataupun tidak. Ini bahasa saya lah. Bahasa kitab ni terang tuan-tuan. Tapi payah nak sebut tu, kadang berat lidah kita nak sebut tu. Katalah suami hendak sesuatu kepadanya, dia kena bagi. Kalau tak dikutuk malaikat sampai subuh tuan. Kecuali dia unsur lah. So ada halangan-halangan juga. Kalau dia unsur tak apa. Suami kena fahami itu. Suami ni kehendak dia, keinginan dia tu sepanjang masa tu kan. Sebab tu kan laki-laki kan dibolehkan, diharuskan kahwin 4 kan. Lebih dari 1 kan. Pasal apa? Keinginan dia tu sentiasa. Tak dibagi, tak lalu nak tidur tuan-tuan. Gelisahnya. Tanyalah ke depan tu macam mana? Betul tak betul? Ya, pusing sana tak boleh, pusing tak boleh. Yang dibolehkan lebih dari 1 itu yang mampu, yang tak mampu janganlah. Kan disebut Quran sana macam mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi jika sekiranya kamu takut tidak berlaku adil, cukup dengan seorang sahaja. Aw ma malakat aymanukum, ataupun kamu gunakan hamba saya kamu. Itu zaman ada hamba saya, dan zaman tak ada hamba saya. Jangan pembantu rumah pula dikerjakan pula. Ya. Sebab ada kaedah lain, iaitu dikurangkan, turunkan kehendak kita, keinginan kita dengan puasa. Itu pendekatan dalam Islam kan. Kemudian syarat yang kedua adalah isteri sudah layak untuk dipersetubuhi, maka wajib nafkah. Jika sekiranya isteri itu masih tidak wajib nafkah, ya, apabila isteri itu masih budak kecil yang tidak layak untuk dilakukan persetubuhan dengannya ni. Budak-budak nikah boleh? Boleh. Rasul nikah dengan Siti Aisyah pun budak lagi, 6 ke 7 tahun umurnya. Tapi dibiarkan, ditunggu Rasul sampai 3 tahun baru bersama. Ya. Ini kalau budak-budak nikahkan budak-budak, tak apa. Laki-lakinya 10 tahun, perempuannya 8 tahun, cantik kan? Dia takkan, bila dia dah muda belia, takkan melakukan maksiat. Sekarang tengoklah macam mana. Ya. Maksiat berluasa. Tak terang-terang, sembunyi-sembunyi. Tapi saya kata alhamdulillah di tanah air kita ni, bukanlah kita nak puji, tidak ada jabatan agama. Ada sultan-sultan yang jaga agama. Tengok, bila aku satu kemungkaran yang cepat ditangani. Kalau bandingkan dengan ada tempat-tempat lain, negara lain, tengok, dia kahwin dengan seorang perempuan janda, dia ada anak-anak. Istrinya meninggal, terus dia ambil anak si itu, anak tiri dia jadi isteri dia. Ini kerja gonjol ni. Tahu gonjol? Tengok, dahsyat tuan-tuan. Ya? Ada ni suami isteri bercerai, tengok. Pak mentua ambil ni, merantu ni, dia ambil jadi isteri. Ni kerja apa tu? Pasal tak ada pengawalan agama. Tak ada yang dia nak jaga agama, tak ada. Ya? Maksud Quran kita adalah badan-badan yang jaga hal agama kita. Tak sampai berlaku macam itu. Ini yang terbiar macam itulah. Ya. Bukan itu saja, menantu laki-laki, tengok
berkahwin dengan seorang perempuan muda umur 20-an, tengok diceraikan isterinya tu, ambil mak mentua. Kan goblok. Boleh ke tu? SU? Senyum SU. Rupa-rupanya semak-semak dia menjalin hubungan sebelum nikah dengan anaknya tu. Masya Allah, tuan-tuan. Kau ambil je lah itu macam tu. Tak payah nak nikah dengan anak dia. Masya Allah. Tak salahkan Allah Ta'ala macam mana? Allah dah tentukan macam itu. Tak. Bagi kita diberi akal, suruh pilih mana baik, mana tak baik. Disuruh pilih yang baik. Inna hadina sambila imma syakira wa imma kafura. Tengok ayat ketiga surah Al-Insan tu. Ya. So kami telah memberikan kamu hidayah dengan akal, diturunkan rasul-rasul, tak ada rasul-rasul, guru-gurunya, ulama-ulamanya ada, nak didik kita. Imma syakira wa imma kafura. Terpulang kepada kamu sama nak bersyukur ke, nak jadi kufur juga. Ya. Kan setiap yang Allah jadikan tu ada dua pilihan, baik lawannya jahat, hitam dengan putih, jauh dengan dekat. Dia tak ada satu je, tak ada, kan? Dan kita tak disuruh pilih yang jahat. Ya. Kemudian perkara yang ketiga, hendaklah perkahwinan itu perkahwinan yang sahih. Perkahwinan itu mesti yang sahih, mana ada wali, ada saksi. Dan wali itu memenuhi syarat-syaratnya. Kalau wali itu tak cukup syarat-syaratnya, dia boleh pindah pada wali yang lain. Tak cukup syarat. Kalau cukup syarat, jalan terus. Ya. Maka tidak wajib nafkah jika sekali perkahwinan itu akadnya yang fasad atau fasid tadi, yang rosak tadi. Ya. Ya, sebab mungkin apa ni saksinya, mungkin kalau saksinya fasik aja pun tak boleh dah. Lepas kebanyakan pernikahan yang berlaku di masjid-masjid contohnya, ini juru-juru nikahan dia ambil apa? Bilal, ambil imam masjid jadi saksi. Walaupun kadang-kadang ada di kalangan mereka ini nak cadangan keluarga, tapi tengoklah keluarganya kalau okey-okey lah. Kalau keluarga yang disaksi itu pakai kalung pula, tu laki-laki pakai kalung pula, pakai cincin emas pula contohnya. Tuan-tuan, bukan cincin emas saja, cincin swasta pun tak boleh. Laki-laki tak boleh pakai cincin swasta. Ada di muka surat 30 Kitab Sambil Al-Muhtadin juzuk yang pertama mengatakan cincin swasta pun bagi laki-laki tak boleh pakai. Kenapa? Swasta itu dilebur dari 3 galian. Ada perak, ada swasta dan ada emas. Tak ada emas tak boleh kilat. Maka laki-laki dilarang daripada memakai cincin swasta. Tapi cincin bagi laki-laki sunat. Cincin emas tak boleh, swasta tak boleh, perak boleh. Perak itu sunat. Cincin perak itu sunat. Tapi pakailah sekadarnya, jangan pula 10 jari 10 pakai pula. Tu dia jadi lain pula dah. Jadi khuyala pula, menunjuk-nunjuk, ya. Jadi tak wajib nafkah jika seni perkahwinan itu akadnya fasad atau fasik, rosak, ya. Kerana akad yang fasik itu wajib difasahkan. Tengok. Macam kisah tu, yang bapa tadi umrahnya dia tawafnya batal tu. Maka bila bertemu dengan pejabat qadi kata ni dipasahkan. Dipasahkan mana dipisahkan kan. Difarakkan pernikahan tu. Ya. Maknanya kalau nak nikah lagi kan bapaknya kena selesaikan lah, pergi Mekah berumrah baliklah. Ya. Semua dia nak teruskan umrahnya yang dulu tu, dia sambung aja atau yang buat yang baru. Bila buat yang baru, dia membatalkan yang lama. Tak apa. Ya. Dan dia boleh nikahkan balik anaknya. Kalau tak adalah. Dia nikah baru tak adalah. Selagi dia tak selesaikan umrahnya itu. Baik, hubungan suami isteri tadi macam mana? Adakah dikira zina atau tidak? Itu dikira wati syubhat. Tak dikira zina. Dengan nikah yang fasad tadi, itu dikira wati syubhat. Tak dikira zina. Itulah kelebihan Islam juga. Bukan sengaja dia buat begitu. Dianggap pernikahan itu sah, sahih, rupa-rupanya fasad, rosak tadi. Ya. Jadi kerana akad yang fasad tadi wajib dipasahkan dan tidak mungkin dianggap sebagai isteri tadi. Bila tak dianggap sebagai isteri, maka tak wajib nafkah.
Dan yang keempat, tidak luput hak suami terhadap isteri tanpa perkara yang diharuskan pada syarak ataupun dengan sebab yang bukan berpunca dari pihak suami. Kalau sekiranya punca itu tak dari pihak suami, contohnya isteri yang tidak taat, itu punca dari isteri bukan dari suami, ya. Maka jika sekiranya luput hak suami selain dari perkara-perkara yang diharuskan oleh syarak seperti nusyuz, isteri nusyuz, derhaka pada suami, ataupun punca dari sebelah pihak suami, isteri berhak menuntut nafkah. Tapi kalau bukan kerana nusyuz, isteri ada hak untuk tuntut nafkah. Ini yang pernah berlaku pada seorang perempuan di zaman Nabi SAW. Si suami ini memberikan nafkah secara hidup untuk dia dan anak-anak tak cukup. Maka dia mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasul jawab, ambil sekadar mana untuk mencukupkan. Katalah belanja sehari RM20, katakan RM20. Dia bagi RM14, RM12 contohnya. Memang tak cukup. Ya. Sedangkan suami kaya, maka boleh ambil harta suami itu sekadar mana yang mencukupkan. Dalam hal ini Rasulullah bersabda kepada Hindun bin Usbah, khuzi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf. Artinya ambilkanlah sekadar mencukupi untuk engkau dan anak engkau secara ma'ruf, secara baik. Jangan lebih-lebih sangatlah. Lebih sangat pun tak boleh juga. Ya. Kadar yang mencukupi adalah mengikut uruf dan adat sesebuah negara atau ikut tempat, masa dan keadaan semasa tentang murah mahal harga barang itu. Sama ada orang tu orang tua ke atau orang muda. Begitu dia ambil kira tentang nafkah musim sejuk atau musim panas. Tempat kita ni tak ada musim macam tu, tak apalah. Sementara pendapat Imam Syafi'i pula, kadar nafkah makanan yang wajib itu adalah mengikut kadar suami, keadaan suami. Jika suami itu orang kaya, nafkah isteri yang diwajibkan ialah 2 cupak makanan sehari. 2 cupak, secupak berapa? Secupak ni 2 mud. Ya, 2 mud ni secupak 2 mud, 2 tin susu itulah. Jadi kalau yang kaya ni 2 cupak, 4 mud lah. Dan suami yang miskin 1 cupak. 1 mud saja. Ya, cuma 2 pot aja. Kalau yang tadi 4 pot. Dan suami yang sederhana 1,5 cupak. Ini berdasarkan kepada dalil yang berikut, iaitu firman Allah Ta'ala, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Artinya dari makanan sederhana yang kamu berikan kepada keluarga kamu. Ini disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 89. Sikit lagi ya. Ayat di atas menerangkan kafarah, maka diambil kira juga nafkah yang wajib diberikan kepada isteri itu sama dengan kafarah. Kerana kedua-duanya itu adalah harta benda yang diperwajibkan oleh syarak. Jadi kalau kafarah itu sama lah kan. Kafarah yamin, kafarah sumpah contohnya. Atau dam-dam yang dikenakan kepada dam-dam yang ringan itulah. Ya. Yang kesalahan-kesalahan ringan tu macam pakai minyak wangi kalau bagi yang ihram tu. Ya. Atau ditinggalkan daripada bermalam di Mina. Tak cukup 1 malam contohnya. Maka dikenakan dam. Dam ni boleh pilih. Dam khiyar tu boleh pilih. Nak puasa pun boleh, nak bagi makan Malaysia pun boleh. Macam itulah. Ya. Seterusnya firmannya lagi, liyum fiqzu sa'atim min sa'ati. Artinya hendaklah memberi nafkah kepada isteri itu oleh mereka yang mampu dari segi kemampuannya. Wajib kan? Nafkah wajib. Tapi kalau sekarang ni kadang-kadang berlaku pula. Isteri gaji besar, suami duduk rumah jaga anak. Macam mana tu? Itu bincanglah antara suami isteri dengan cara yang makruf, yang baiklah. Kalau gaji isteri belah-belah ribu, suami gaji 2,500 je, macam mana? Ya, ramai sekarang ni pasal apa? Ni perempuan-perempuan ni cerdik-cerdik. Dia belajar universiti sampai universiti kan. Bukan sampai ijazah kan, master pun ada, PhD pun ada. Laki-laki malas. Pergilah mana-mana universiti, 75%, 80% perempuan. Laki-laki tak berapa sangat. Tak mau saya satu ketika besok, PM kita ini laki perempuan. Pasal dah banyak negara, PM di perempuan. India pernah, Pakistan pernah, Bangladesh pernah. Ya, kita yang belum. Saya rasa cukup tak dulu. InsyaAllah akan datang kita
bincang pula, baca pula tentang nafkah batin. Tadi tu nafkah zahir, makan, pakai, tempat tinggal, itu kewajipan. Ya, tak dapat tidak. Selagi belum dapat yang itu, sebenarnya tidak sunat kahwin. Yang disunat kahwin itu dah ada kerja yang tetap, ya, ada sara hidup yang halal, dah ada rumah, ya, boleh memberikan makan pakai anak isteri, itu jadi sunat perkahwinan itu. Kalau tak harus saja. Wallahu a'lam. Yang baik itu dari Allah. Kalau ada salah silap itu kekurangan saya, kemampuan saya mohon maaf. Tentang masalah itu aja. 242. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa azwajina wa li ahlina wa li ahli baitina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ustazina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa lamad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hitam kami mohon padamu yang tetapkan iman dan Islam kami di dunia dan akhirat kelak. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami, serta memberi hidayah kepada kami. Ya Allah, kekalkan akidah kami dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in hingga yaumil kiamah kelak. Ya Allah, ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman, himpunkan kami di yaumil kiamah bersama dengan orang beriman, dan masukkanlah kami ke syurga-Mu dengan iman dan rahmat-Mu yang melimpah itu. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari rasa kubur-Mu ya Allah, dan jauhkan kami dari api neraka-Mu. Jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Fasihkan lidah kami saat-saat akhir kehidupan kami di muka bumi. Itu mudah kami mengucapkan kalimat tauhid-Mu, kalimah la ilaha illallah. Selamatkan kami dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian dan fitnah al-masih dajjal. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.